Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, teacher bincangkan jawapan untuk thermochemistry punya exercise yang 20 soalan tu. Okay, soalan objektif dia itu adalah soalan-soalan trial SPM 2019 dengan 2020 daripada MRSM dengan negeri-negeri lain. Okay, kejap Sarah, ambil bantasi ni. Okay, kita tengok nombor 1. Okay, this is the energy level diagram. Ingat kalau energy level diagram, yang ni dia menunjukkan this is the reactant and this is our product. Dia ke bawah, masuk dia energy reactant, nampak dia ke atas. Ni, energy reactant dekat atas. Ni reactant dekat atas, somewhere above. Atas macam mana kita tahu atas? Yelah ni nak panah. Yang kat sini, point kat sini bawah. Ni naik sikit, naik sikit, naik sikit. Ni paling atas. So, the energy level of the reactant is higher than the energy content atau energy level of the product. Ataupun the energy content for the product is lower than the energy level for the reactant. Itu maksud dia. This energy level diagram. Okay, kenapa dia negatif? Because heat is released. Kenapa heat is released? Because nak cari delta H is equal to energy after. After tu siapa? Product. Tolak energy reactant. Ini teacher dah cerita dekat mula-mula introduction of thermochemistry. So awak tengok ni, katalah ni dekat bawah, value dia ni lagi rendah. Nilai untuk energy product ni lagi rendah. Let's say lah kata ini adalah 20. Awak kata ada tulis 20 pun teacher, okey lah, let's say lah ni 20x. So ini adalah 50x. X ni apa teacher? X tu lah somewhere. Dia 20, ini 50. So kalau 20x tolak 50x, so awak akan dapat negatif 30x. So that's why kita dapat value negatif ya. Negatif means dia punya energy content of the product is lower than the energy content of the reactant. So negative. And negative means also it release heat energy, and also types of reaction is exothermic reaction. So what can be deduced? Ingat teacher kata kalau negatif exothermic. Exhaust negatif. Dia punya simbol delta H. Okay. The heat of neutralization is negative 57 kilojoule per mole. Okay. Kalau kita tengok kat sini, heat of neutralization. Yes, this is neutralization reaction. Why? Because the formation of water. Memang untuk neutralization. And then negative 57 kilojoule per mole. Saya betul lah. A ni betul. Okay, so the answer is A. Kalau B kenapa salah? 57 kilojoule of energy is needed. Bila perkataan needed diperlukan, maksud dia absorb. Kalau absorb, maksud dia endo. Iaitu simbol dia positif. Okay, the total energy content of the product, nampak? Product is higher. Totally wrong. Because product is lower. Okay, the final temperature of the reaction is lower. Okay, than the initial temperature. Maksud dia final is lower. Means decrease. Temperature decrease. Kalau exhaust apa jadi dekat temperature? Temperature increase. So D pun salah. Tu rational dia kenapa B, C, D salah. Okay, tak faham PM teacher. Teacher nak cerita banyak-banyak pun nanti kalau awak dah faham jadi macam wasting time pula. So kalau siapa yang tak faham, just let me know. This is question number 1. Tutorial for question number 1. Next, untuk thermochemistry number 2. Which of the mixture will produce higher heat of displacement? Okay, definition for HOD is the heat change when 1 mole of metal being displaced from its solution by more electropositive metal.
So ni macam mana nak tengok ni? Okay, ni teacher tak beritahu lagi. Ni soalan kebat. Nak tengok awak boleh kaitkan ke tak. Kita tengok susunan dia. Kalau nak cantik mesti ambil zat besi supaya perempuan cun anggun au. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, heat of displacement untuk pasangan A, magnesium. Dia nak displace copper tu sulfate. Jadi copper. So nampak ni jarak mg. Jarak dia lagi jauh. The concept is the further the distance between the two metals, the higher the heat of displacement. Saya ulang balik. The further the distance between two metals, the more electropositive and the less electropositive, the higher the heat of displacement. For the first pair, magnesium and copper, nampak jarak dia melangkau berapa logam, berapa metal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok. Okay, B, zinc. Zinc is here. 1, 2, 3, 4, 5. 5 block. Okay, kita tengok ni 5 block, ini 6. Iron, Fe is here. Dia 4. Tin, stannum. So, dia 2. So, mana siapa paling jauh? Magnesium. So, the answer is magnesium. Okay, next, number 3. The following equation shows the reaction between silver nitrate solution and sodium chloride solution. So where is this precipitate? This one is our precipitate. Just recall, chloride salt all soluble except Pb, Ag, Hg. Lead, silver, mercury. Okay. Which of the following is true about the heat change and type of reaction? Ingat, selepas ni memang kalau dah nampak negative sign, exo. Temperature increase. Increase temperature. Surroundings becomes hot. Container become hot. Ingat, exo seumpama macam exhaust. Release heat energy. Releasekan asap. Release heat energy. Container becomes hot. Temperature increase. Negative sign. Okay. Which of the perubahan ni? Okay. So heat change dia adalah asap terbebas. So heat is release. Ini betul. Ini betul. And then the type of reaction is exothermic. So the answer is C. Okay. Next kita tengok dekat number. Lupa dah. Atas number 3. Lupa. Sorry teacher lupa tulis number. So this is number 4. Okay. Diagram 12 shows the setup of apparatus to determine the heat of precipitation of silver chloride. Okay, what is the heat of precipitation for silver chloride? Apa yang kena hati-hati ni? Ini soalan kebat. Ini soalan MRSM. Awak tengok. The volume and the concentration of the first and second reactant is not the same. Tak sama. Bila tak sama, kira mol pun tak sama. Sebab apa? Nak cari number of mole, rumus dia N equal to MV divide by 1000. Bila dia tak, kalau dia sama, 25, 1.0, 25, 1.0, so the number of mole is the same lah. Sebab dalam kes ni, silver nitrate, AgNO3 plus dengan NaCl will produce AgCl plus NaNO3. Sebab dia punya ni kan 1, 1, 1, 1. So samalah kalau number of mole ni 0.01, here pun 0.01, here pun 0.01. But now our case is different because we are using different volume of reactant. Nampak? Kalau untuk silver nitrate kita pakai 25. So bila volume dia 25, molarity M dia 1.0, so N untuk AgNO3 adalah M dia 1.0, volume dia 25 bahagi 1000. Okey, N untuk NaCl ialah number of mole untuk NaCl
Molarity atau kepekatan dia, molarity dia adalah 1 and the volume is 50 divide 1000. So calculate, awak kira dapat berapa. So dapat berbeza, nilai dia berbeza. Kalau tengok kat sini, the number of mole for silver nitrate is 0.025 mole. The number of mole for sodium chloride and ACl is 0.05 mole. So perumpamaan dia macam inilah. Macam ini Awak contoh, awak nak buat kek. Kek. Awak nak buat kek. Bahan awak kena ada sebiji telur dengan awak kena ada sebiji. Awak kena ada oh tak nampak. Sekejap tak nampak screen ni. Okey. Awak punya bahan adalah 1 biji telur dengan 1 cawan tepung. Contoh. 1 biji telur dengan 1 cawan tepung. Satu-satu. Tapi sekarang ni, kalau dekat eksperimen awak ni, awak ada 1 biji telur, awak ada 1 biji telur, tapi tepung awak ada 3 cawan. Okey, kalau 1 biji telur campur dengan 1 cawan tepung dapat 1 biji kek. Kalau ada 1 biji telur dengan 3 cawan tepung, awak dapat berapa biji kek? Boleh tak 3 cawan tepung tu semua awak masuk dengan telur? Kek awak jadi cantik tak? Tak cantik kan sebab tak ikut resepi. Jadi awak punya kes ni nak jadikan awak betul-betul cantik ikut macam resepi, awak ambil habiskan 1 biji telur dan tepung tadi awak ambil 1 cawan je. Daripada 3 cawan ni awak ambil 1 cawan saja. So tinggalkan 2 cawan. 2 cawan ni jadi apa? 2 cawan ni jadi sebagai lebih, 2 cawan ni jadi sebagai lebihan. So bila 2 cawan ni jadi lebihan, dia apa jadi? Dia jadi baki kat sini lah. Dia jadi left kat sini. So hasil dia akan jadi berapa? 1 biji kek saja bersama dengan 2 cawan tepung yang lebih. Tu maksud teacher. Sama juga macam ni. Bila silver nitrate awak hanya ada 0.025 mol. Tapi awak punya sodium chloride, awak ada 0.05 mol. Maksudnya NaCl awak ni melambak, berlebihan. Bila NaCl awak ni berlebihan, jadi kuantiti hasil AgCl dengan NaNO3 ditentukan oleh bilangan mol AgNO3 sebab dia ni lah yang menentu dia. Bila AgNO3 habis, so produk AgCl dengan NaNO3 pun stop dihasilkan. Sebab apa? Sebab reaktan yang ni dah habis. So NaCl yang berlebihan ni jadi apa? Jadilah berlebih lambakan dekat sini. So dia akan tetap jadi NaCl. Dan juga AgCl yang 0.025 mol AgCl dan 0.025 mol NaNO3. Tu maksud dia. Sebab 1 mol AgNO3 bertindak balas dengan 1 mol NaCl menghasilkan 1 mol AgCl dan 1 mol NaNO3. Sekarang kita punya case, kita pakai ada 0.025 mol AgNO3 dan juga 0.05 mol NaCl. Bila ada perbezaan bekalan, kita tengok bekalan yang sikit. Bergantung kepada yang sikit. Kita istilah dia limitan reactant. Okey, bahan pengehat. Bahan pengehat kita yang menghadkan penghasilan kita adalah AgNO3. Kenapa dia bahan pengehat? Sebab dia paling sikit. Kenapa dia paling sikit? Yang paling sikit tu bila habis, hasil tu pun akan stop. So NaCl tu dah tak boleh nak combine dengan siapa-siapa, so dia remain sebagai NaCl. So that's why bilangan mol kita yang kita pakai adalah ini. Ini kita baru dapat N. N of precipitate kita. Siapa precipitate kita? AgCl. So kita pilih N AgCl, yes, AgCl adalah 0.025 mol. Okay, itu satu. Itu belum habis lagi. Nak masuk Naura. Okey Naura, teacher baru baca. Okey, sorry. Okey. Naura dapat masuk dah? Sekejap ya.
Okay, Naura dapat masuk dah? Okay, dah dapat kan? Nampak. Okay, good. Okay, Naura, kita berdua je. Kita tengok ni teacher rasa yang ni salah kot. Naura salah kot. Yang ni dapat betul ke salah? Okay, so kita explain Betul. balik. Yang ni Naura betul. Alamak, macam tu padam dah. Yang ni betul. Selain Naura, siapa lagi macam dengar bunyi tintung lagi? Siapa yang masuk tu? Okay. Oh, bukan. Naura seorang. Bunyi Naura tadi. Okay. So, Naura betul yang ni so Naura ambil bilangan mol yang 0.025. Sebab 0.025 tu yang sedikit. So, number of mol N sorry. Sekejap. So, NaGCl bersamaan dengan 0.025 mol. Okay, kita tengok kat sini. So, sekarang ni dia nak heat of precipitation. Bila nak heat of precipitation, maksudnya dia nak delta H bersamaan dengan Q over N. Dia given, okay, this is the mass. This is the mass. So, Q sama dengan MC theta bahagi dengan 0.025 mol. So, masukkanlah rumus 25 tambah dengan 50. Darabkan dengan 4.2. Dia punya temperature changes dia 31 tolak 28 darab dengan 3. Okay, so bagi 0.025 mol. So, kita akan dapat jawapan dia 37.8 kilojoule per mol. So, sebabkan dia increase temperature daripada 28 ke 31, maksud dia exo. So, exo sign dia adalah negatif. So, negatif 37.8 kilojoule per mol. So, the answer is B. Okay, kita tengok balik yang ni. Which of the following is an example exothermic? Okay, very simple. Kalau kebanyakan dia exothermic. Yang kita belajar heat of 4 jenis heat of tu, heat of displacement, heat of combustion, heat of neutralization, heat of precipitation, dia adalah exothermic. Apa yang endothermic? Pertama, fotosintesis. Kedua, apa-apa amonium? Amonium nitrate campur air, amonium chloride campur air, amonium sulfate campur air. Itu adalah endothermic. Okay, kemudian decomposition of copper to carbonate also endothermic. Solid sodium hydroxide dissolved in water, this is exothermic. Ini apa ni? Ini penghasilan NaOH. Dia memang very hot. Kalau awak ingat dulu waktu eksperimen exothermic, endothermic, ada demonstration ni dekat form 3. Okay, we go to next question. Naura ingat tak yang ni betul ke salah, Naura? Saya buat C. Naura buat C. Okay, so kita tengok. Correct. Yang correct. Exo dengan endo. Bila macam ini, tengok satu saja. Jangan tengok dua-dua. Mula-mula tengok satu dulu. So ingat, exo, exhaust. Dia bebaskan asap. Bila bebaskan asap, temperature increase. Container becomes hot. Conteng siap-siap. Jangan awak terpedaya dengan kata-kata dekat dia punya rubrik ABCD ni. Awak mantapkan konsep awak. Bila exothermic, release, bebaskan asap, so dia release heat. Conteng siap-siap. Beritahu konsep awak kat sini. Rasa awak dah luahkan semua, so barulah, bila ni lagi satu, negative sign. Bila dah luahkan semua, baru you go through baca. Okay, heat is absorbed. Salah sebab heat is released. Chemical bond is broken. Okay, yang ni katalah awak sosokan nanti dulu. Temperature of surrounding increases. Yes, betul. Total energy content of product is higher. Okay, bila macam ini, jangan baca sangat. Terus buat untuk exothermic, dia turun tangga. Sebab dia negatif, dia turun tangga. Ini adalah reactant. Ini produk. Lagi satu kena ingat exothermic turun tangga. Kena buat macam ni. Exothermic turun tangga. Kalau endothermic macam mana teacher? Naik tangga.
So kalau untuk exothermic turun tangga, so the total energy content of product is higher. Product is higher. So salah lah. Product should be lower. Ini salah. Chemical bond is broken. Apa maksud chemical bond is broken? Kalau chemical bond is broken ni dia menunjukkan dia punya delta H is positive. Kenapa delta H is positive? Sebab bila kita nak broke up, kita kena ambil semangat. Kan cikgu tahu kan, bila nak break up, kita kena ambil, kena kuat semangat, kena serap semangat. Kalau kita nak clash, kita kena, nak clash, broke up clash lah. Kalau kita nak couple, kita kena bina semangat. Alhamdulillah. Welcome Iza, welcome Syajanatul Iman. Okay. Lagi. Okay, so teacher teruskan Kalau tadi yang tertinggal is okay. Nanti teacher akan uploadkan yang recording daripada awal-awal. Teacher teruskan ya. Okay. So, sebab tu kalau kita kata chemical bond is broken, kurang tepat. Sebab delta H kita kalau exothermic, dia adalah negatif. Dia lebih kepada chemical bond is form. Kenapa chemical bond is form dia kena negatif? Sebab kita kena memberi, kita kena release, kita kena keluarkan kasih sayang kita. Kita kena memberi, beri duit, beri kasih sayang, itu keluarlah. Bila keluar, kita negatif lah, kita kurang lah. Itu maksud dia negatif. Okay, so that's why B pun, yang B ni salah. Okay, so the answer is C. Next, kita tengok untuk number, lupa lagi tadi number berapa dah ni? Allahu Akbar, dah ke atas. Number 4 kan? Ni number 5. Ini number 6 and this one number 7. Okay. Untuk nombor 7, an energy level diagram. Reactant, okay. Biasakan bila tengok soalan, jangan tengok rubrik jawapan dulu. Konsep awak kukuhkan. Awak kena try yourself. Okay. Sign for the delta H is negative. Dia apa dia? Exo. Bila exo, ingat dia keluar asap. So dia release heat. Bila dia keluar asap, exhaust, dia keluar asap, dia temperature increase. Container feels hot. Container hot. Buat short form je lah. Lepas tu dia turun tangga. Turun tangga ni maksudnya dia punya energy level diagram. The energy content of the reactant is higher than the energy content of the product. Tu maksud dia turun tangga ni. Okay. So bila dah konkret konsep awak, baru tengok rubrik dia. Heat is released. Okay, bila tengok heat is released, yes, tidak betul. Betul ke? Jangan bila awak nampak dah betul, awak terus tak tengok B, C, D. Awak kena check juga. Mana tahu soalan tu sebenarnya kata is not. Tiba-tiba kan. Kena check betul-betul. Tengok B. The product are less stable. Tak ada kaitan stable dengan tak stable. The surrounding temperature decreases. Salah, should be increases. The total energy of the reactant is less. Nampak? Dah bagi gambar turun tangga dah ni kan. So sepatutnya is more. So salah. So the answer is A. Okay, kita tengok tadi nombor berapa? Lupa lagi. Nombor 8. Okay, ini ada kaitan dengan rate of reaction actually tentang activation energy EA. What is EA? Ni waktu cuti bersalin lah. Awak belajar sebelum ni, belajar sendiri atau dengan Puan Umaymah. About activation energy. Apa itu activation energy? Activation energy kita nak cari daripada level reactant to the peak. Daripada level reactant ni sampailah ke puncak. Ini puncak. So ni level reactant. So this is our EA, activation energy. So kalau daripada sini, siapa activation energy kita adalah X. Okay. So kita tengok. The reaction is endothermic. Nampak? Dia turun tangga ke naik tangga? Bila awak tengok yang ada peak ni, awak jangan confuse. Sebenarnya ini, kalau awak tengok ni endothermic atau exothermic, awak terus jatuhkan dia daripada level reactant, cari mana product is here.
So terus ambil anak panah jatuhkan, gedebuk ke sini, terus drag kan. Kalau awak lukis awak punya energy level diagram awak dekat dalam thermochemistry, dia jadi macam ni lah. Arrow. Q plus R S plus T. Sebenarnya ini saja. Okay. Teacher, macam mana pula kalau energy level diagram yang ada EA untuk endothermic? Very easy. Kalau contoh endothermic, ini energy. Contoh dia A plus B. So dia akan naik sampailah ke peak. Peak dia tak kisahlah peak ke mana. Tapi kalau endothermic, dia akan stop ke sini. Ni adalah produk dia. Contoh C plus D. So inilah contoh energy level diagram yang ada activation energy untuk endothermic. So kalau dia tanya mana activation energy? Activation energy dia adalah daripada sini. Daripada level ni. Daripada peak, daripada kemuncak sampai ke level of reactant. Energy level of reactant. Okay. Apa jadi dekat ni? Dekat sini energy level produk kita tak kira. Kita tak ambil kira kalau nak cari activation energy. Untuk activation energy, tak kisahlah endo ke exo, nak macam mana nak cari daripada level level reactant, energy level reactant to the peak ke kemuncak. Itu adalah kita punya activation energy. Okay, so kita tengok the reaction is endothermic is totally wrong. Salah. Sebab apa? Sebab the energy level of the product is lower than the energy level of the reactant. Okay, kalau untuk endothermic, energy level of the product is higher than the energy level of the reactant. So, salah. Ini adalah exothermic. The activation energy is Y kg. Y, ayo, tak, salah. Energy dia adalah X kg. The heat of reaction, nampak? Ini betul. C betul. Sebab apa? Negative showing X, exo. Macam mana nak cari heat of reaction? Betul lah. Y ni, nak cari delta H, kan teacher beritahu, delta H is equal to energy product. Siapa energy product? Y, ni kan, ni energy product Y, tolak energy reactant. Siapa energy reactant yang kat sini ni? X ni. Okay, ataupun kita cari kat sini X. So, negative Y tolak X. Kita dapatlah, inilah kita punya the heat of reaction. Y value increases with the presence of catalyst. Kita tak boleh nak kata Y ni increase ataupun decrease. Sebab kena ingat, catalyst dia bukan hanya higher the rate of reaction. Catalyst also can lower the rate of reaction. Kalau secara general dia kata catalyst can higher the rate of reaction, salah. Actually catalyst can alter the rate of reaction. Catalyst can alter, boleh mengubah rate of reaction. Bergantung kepada catalyst. Kalau catalyst yang kita belajar, contoh dia untuk the presence of kalau kita tengok tindak balas antara yang untuk copper to sulfate tu kan, the presence of copper to sulfate on the reaction of metal dengan acid tu, copper to sulfate sebagai catalyst. Yes, copper to sulfate tu dalam kes ni dia adalah positive catalyst, yang mana catalyst that can increase the rate of reaction. Okay, tapi got certain case catalyst ni dia adalah negative catalyst. Bila kata negative catalyst, dia akan merendahkan rate of reaction. Okay, so kalau general statement macam ni kita kata salah. Catalyst can alter the rate of reaction. Cannot kita kata increase saja. Okay, so the answer tadi adalah C. Kalau ada soalan terus tekan mic terus tanya Okay, next diagram 16. Lupa lagi. Tadi nombor berapa? Nombor 8. Okay, this number 9. Okay, diagram 16 shows the energy level diagram for the reaction between 50 cm cube of 0.2 mol copper to nitrate solution and excess metal T. Okay, maksud dia ini adalah HOD, heat of displacement. So this is the mass. Okay, what is the temperature change? So given is the delta H. So kita tahu kaitan antara delta H
equal to Q over N. Okay, sekarang ni kita nak tahu dia punya ni, dia beritahu given to you the delta H is equal to negative 220 kJ. Ada. Q tak ada. N ada tak N? N dalam ni HOD, heat of displacement, number of mole ni refer to the number of mole of T. Ada tak? Boleh cari. N ini boleh cari. Macam mana nak cari? So awak tengok, 1 mole T react dengan 1 mole copper to nitrate will produce 1 mole T nitrate dan juga, bukan T. And number of mole of copper, yang displace adalah copper. Boleh cari kan number of mole copper here? Macam mana nak cari? Cari NCU nitrate ni. Cari number of mole copper to nitrate. Macam mana nak cari number of mole copper to nitrate? Ni ada MV. So MV bahagi 1000. So awak masukkan nilai 50 darab dengan 0.2 bahagi 1000. So awak akan dapat 50 darab ni, teacher dah conteng tadi mana? Okay, so 0.01 mol. From this chemical equation, kita tahu 1 mol T react dengan 1 mol copper to nitrate, produce 1 mol T nitrate and 1 mol copper. So daripada sini kita ada maklumat ni dan kita nak cari berapa bilangan mol ni. So kita boleh kaitkanlah 1 mol copper to nitrate will produce 1 mol copper. So if we have 0.01 mol copper to nitrate, so dia akan produce 0.01 mol copper. So ni dah dapat dah. So kita boleh cari kat sini. Delta H kita masukkan dekat dalam sini. Rumus ni delta H kita adalah 220 tapi kena darab dengan 1000. Kenapa? Sebab bila deal dengan Q, kita mesti tukarkan KJ kepada J. Kenapa? Sebab dalam Q ada rumus, ada constant yang unit dia J. So tak boleh pakai KJ, kena pakai J. Okey, 220 darabkan dengan 1000 is equal to Q bahagi dengan 0.01. So awak akan dapat Q is equal to, awak akan dapat Q equal to 2, teacher pecahkan terus kat cara teacher. So kalau kita darabkan ni 20, 1, 2, 3. So ini darab dengan 1, 2. So kita akan dapat 2000, Q kita adalah 2200. So masukkanlah MC theta. Sebab Q kan sama dengan MC theta. So mass kita adalah 50. Darabkan dengan 4.2. Theta kita nak cari sama dengan 2200. So kita akan dapat nilai theta kita bersamaan dengan 10. Theta kita bersamaan dengan 10.47 degree Celsius. So paling hampir adalah D, 10.5. Okey, kita tengok soalan nombor 10. The following thermochemical equation represent the neutralization reaction between 25 cm³ nitric acid and 35 cm³ potassium hydroxide. Okay, so dah ada chemical equation. Okay, of the same molarity. Okay, same molarity. The temperature of the mixture increase 7.0 degrees Celsius. This is our theta. This is our delta H. What is the molarity? Okay, what is the molarity of both solution? So nak cari molarity dekat mana? Nak cari molarity kita kena jengah dekat number of mole. Sebab kalau number of mole, rumus kita pakai molarity. Okay. So kita tengok delta H kita. Kita ada delta H equal to Q over N. Maksudnya dalam
N ni lah yang ada molarity nanti. So kita cari N dia dulu. Okay, so delta H dah ada. Delta H ada kan? Q, MC, theta. MC, M ada, C ada, theta ada. Okay, cantik. So masukkan 57.3 darab 1000. Q, M kita adalah 25 kan ni? M kita 25 tambah 25. C kita 4.2. Theta kita 7. Okay. Bahagi dengan N. So kita pindahkan N ni ke atas. N sama dengan 25, 50 darab 4.2 darabkan dengan theta bahagi dengan 5, 7, 3, 1, 2. Okay, dapat number of mole kita bersamaan dengan 0.0257 mole. Okay, ni N kita. Sekarang ni kita nak cari molarity. Kita tahu N sama dengan MV bahagi 1000. Tak muat, pindah sini. So kita masukkan N kita adalah 0.0257 mol sama dengan M kita nak cari molarity volume kita 25 bahagi 1000. So kita akan dapat M kita bersamaan dengan 1.03 mol per dm cube. Okey. Kenapa kita kata 0.0 dia punya ni ambil dari mana? Sebab dia kata dua-dua ni molarity dia sama. So ambil salah satu je, 25. Jangan ambil 50. Tak boleh ambil 50 dia punya volume. Sebab 50 tu hasil tambah. Kita bila nak kira mol ni salah satu dia, HNO3, V dia 25. VKOH pun 25. So that's why kita pakai 25 bukan 50. Jangan confuse ya. Okay, so the answer is B. Okay, next baru separuh, nombor 11. Okay, this is HOP, heat of precipitation. Which following fact is true? Okay, bila true je ni, kuatkan iman awak. Negatif, exo, asap, release, heat. Tulis container hot. Okay, so sekarang ni type of reaction exo. Release heat. Heat is release, heat is release. So the answer is D. Macam tu je. Okay, so next number 12. Which pair of acid alkali give highest heat of neutralization? So the highest heat of neutralization is tengok, ini weak acid. Ini strong alkali. Weak acid. Weak alkali. Strong acid. Strong alkali. Strong acid. Weak alkali. So of course lah C yang menang. Yang ni abaikan walaupun dia diprotic acid. Bila dia pairing dengan weak alkali, automatic dia akan jadi lemah. Okay. Okay, so C. The answer is C. Next, number 13. The energy level diagram. So, formation of water. Bila water je, maksud dia heat of neutralization. Which statement can be deduced from diagram 17? So, kalau kita tengok diagram 17, negatif, exo. Keluarkan asap. Release heat. Release heat, temperature increase. Container hot. Allah tulisan. Okay. Surrounding temperature increases. Yes. Heat is needed to initiate the reaction. Okay. Kejap ya. Di jam awal pula. Miss ni dicari. Jangan terap belajar chemistry ke? Lo. Okay, let's go. Jom. Okay, tengok. Nak tengok ibu belajar. Ibu buat apa? Ni lah. Ada kakak ni. Okay. So, heat of energy, heat is needed to initiate the reaction. Bila initiate ni maksudnya dia need to absorb. Tak. Okay, tak ada kaitan. Heat absorb, tak ada kaitan. Okay, total energy content of water. Water ni apa? Product.
is higher. No, it's lower. So, ini pun salah. So, the answer is A. Okay, we go to next question, number 14. Okay, the following thermochemical heat of precipitation. Okay, so bila plus, okay, ni je lah satu kot yang heat of precipitation dia adalah endothermic. Bila plus, dia adalah endothermic. Okay, bila plus dia endothermic. So, kalau kita tengok kat sini, dia nak cari temperature change. Temperature change dia nak cari theta equal to what? Delta H is given. So kat sini kita boleh cari, kita tahu delta H is equal to Q over N. Or kita kata delta H is equal to MC theta over N. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok 1 mole of sodium carbonate react with 1 mole of calcium nitrate produce 1 mole of calcium carbonate, 2 mole of sodium nitrate. Yang ini kita no need to worry. This 2 mole ni bukan kita nak cari. Yang kita nak cari adalah ini. Precipitate dia adalah ini. Carbonate. Carbonate kalau ingat balik, garam carbonate all insoluble. Except amna. Ammonium carbonate, sodium carbonate, potassium carbonate. Itu saja yang soluble. So all carbonate, calcium carbonate, magnesium carbonate, aluminium carbonate, all is insoluble. So means this is the precipitate yang kita nak cari. So precipitate kita ni 1 mole sodium carbonate, 1 mole calcium nitrate, dia akan produce 1 mole precipitate yang kita nak. So maksud dia kita pakai calculate number of mole yang ni pun boleh, calculate number mole yang ni pun boleh in order to get the number of mole of precipitate that we want. Okay, kalau kita tengok kat sini dua-dua volume and molarity is the same. Tak jadi masalah. So boleh pilih mana yang kita suka. So kat sini first, kita cari dulu the value of N. N siapa? N of precipitate. Dalam kes ni, our precipitate is calcium carbonate. So, N of calcium carbonate is equal to MV divided by 1000. Let's say teacher nak ikut contoh molarity and the volume of sodium carbonate. So, 100 times 1 bahagi 1000. So, kita akan dapat mana jalan kerja teacher ni? Okey, ni kot. Kita akan dapat 0.1 mol. Okey. So sekarang ni kita tengok delta H given adalah 30, ingat convert kepada joule. 30 darab 1000 sama dengan mass kita 100 tambah 100. Lija, dia ambil buku-buku ibu. Darab 4.2, theta kita nak cari, bahagikan dengan 0.1. So 0.1 darabkan dengan atas, so kita akan dapat 3000 equal to 4.2. So akan 840 theta. So theta bersama dengan 3.57 degree Celsius, which equivalent to C, 3.6 degree Celsius. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Tadi soalan berapa? Okay, soalan 15. Okay, 5 to go. So, soalan 15. Which of the following is true about an endothermic? Ingat, endothermic berlawanan dengan exhaust. So, bila lawan dengan exhaust, dia absorb heat. Temperature decrease, surrounding cold, surrounding rasa sejuk. Lepas tu dia naik tangga. Dia punya energy level diagram dia. Okay, so boleh tengok. The container becomes hot, salah. The value of delta H negative sign, salah. Negative adalah exo. Total energy content of reactant, this is reactant, is higher, salah. Is lower, nampak? Ini reactant, ini product. So, dia salah kat situ. So, next di heat absorb to break the bonds. Heat absorb to break the bonds is
higher than the heat release during the formation of new bond. Okay, jap kita tengok ni. The total energy content of reactant. Uish. Dija pupu. Dija pupu betul lah. Tak comfort dia. Tak dia panggil ibu. Alamak. Kejap sikit lagi 5 soalan. Okay. Heat absorbed to break the bond is higher. Bila dia kata is higher, alamak. Then the heat release. Alamak. Heat release during the formation of bila heat absorb dia lebih tinggi, so maksud dia sebab tu dia punya produk dia akan jadi tinggi. So the answer is D untuk number 15. Ni jangan sayang, ni jangan pupu ya. Kejap. Sikit lagi. Nanti je malah nak record lagi. Okay, which of the following is not true about heat of displacement? So heat of displacement, heat release, heat HOD adalah exothermic. So heat release betul, metal is displaced from its solution betul, temperature bila release temperature increase. D, the metal displaced is more electropositive. Salah, metal displaced ni less electropositive. Yang menendang tu yang electropositive. Ayuh, tak boleh tahan dah. Okay sayang. So the answer is D. Number 16, the answer is D. Okay, so yang ni kita sambunglah 17 ni. So kita dismiss dulu. So kita dismiss dulu. Alamak, mana ni bunyi ni? Lega dia je. Okay. Alamak, hang ah. Sikit. Okay, hang pula. Okay, girl, sorry tau. Fadjan semua sorry tau. Teacher dismiss dulu sebab Dijah pupu, Dijah biar. So dia tak selesa. Dia nak pergi cepuk dulu. Okay. Nanti teacher recordkan lagi yang tadi sampai nombor 16. Okay, sorry girls. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Okay, thank you dia. Dijah pun nak cakap thank you kakak for understanding. Thank you.